Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakhur Aziz bin Zulkifli dan saya akan menyentuh berkaitan dengan asal usul masyarakat kaum Iban dan bahasa yang digunakan pakai dalam masyarakat kaum Iban. Okey, sebelum tu jom kita tengok video ini. Okey, masyarakat kaum Iban merupakan masyarakat pribumi yang terdapat di negeri Sarawak dan sering berpindah randah ke Borneo pada abad ke-16. Okey, pada masa itu di negeri Sarawak mempunyai pelbagai etnik yang berbeza dari segi golongan yang berpuak-puak, golongan kelompok yang kecil di mana mempunyai agama, kepercayaan, bahasa, makanan dan adat resam yang berbeza antara satu sama lain. Dan etnik yang berbeza ini juga menetap di kawasan pedalaman dan kampung yang berbeza antara satu sama lain. Okey, masyarakat kaum Iban mempunyai keunikan dan ciri-ciri keistimewaan tersendiri dari segi bahasa, budaya, kepercayaan dan adat resam serta makanan. Dan masyarakat kaum Iban ini juga menetap di kawasan rumah yang panjang yang mempunyai seni yang tersendiri dari segi ukiran, di mana rumah yang panjang ini untuk majlis perkahwinan ataupun berkumpul antara ahli keluarga mereka. Okey, masyarakat kaum Iban juga menumpu kepada ekonomi iaitu dari segi penanaman padi, dan masyarakat kaum Iban juga menetap di kawasan perairan untuk mendapatkan sumber bekalan air untuk menjalankan aktiviti ekonomi mereka. Okey, seterusnya berkaitan dengan bahasa yang digunakan pakai dalam masyarakat kaum Iban. Okey, bahasa kaum Iban mempunyai bahasa yang tersendiri dari segi keunikan dan ciri-ciri keistimewaan dari segi fonologi, tata bahasa dan gaya bahasa. Masyarakat kaum Iban juga mempunyai golongan yang cerdik, pandai dan fasih dalam mencipta puisi, sajak dan pantun, sehingga mereka ini dikenali ramai di pelosok dunia. Dan bahasa kaum Iban ini juga mempunyai dialek yang tersendiri, di mana perkataan ataupun bahasa yang digunakan pakai diakhiri dengan vokal I. Ini sebagai contoh perkataan yang digunakan pakai dalam masyarakat kaum Iban, di mana perkataan ini berbeza dari segi budaya yang lain. Dan ini saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan lain untuk pembentangan seterusnya. Okay, terima kasih Pak Aziz. Saya akan teruskan dengan pembentangan dengan topik makanan dan pakaian tradisional kaum Iban. Okey, makanan tradisional yang pertama iaitu umai. Umai ini sangat terkenal di bumi Sarawak, terutamanya dalam kalangan kaum Iban. Okey, makanan ini mempunyai bahan masakan yang utama iaitu ikan mentah yang akan dicampurkan dengan bahan masakan yang lain seperti cili, bawang merah, garam, perahan asam limau untuk menjadikannya lebih enak. Okey, makanan ini juga boleh dihasilkan dengan menggunakan hidupan laut yang lain seperti udang, sotong dan sebagainya. Oleh itu, semua bahan masakan ini akan dicampur sekali dan dimasak secara semula jadi tanpa menggunakan bahan bakar. Okey, makanan yang kedua adalah manuk pansuh. Okey, makanan ini biasanya akan dihidangkan oleh masyarakat kaum Iban sewaktu menyambut perayaan Gawai. Hidangan ini telah dihasilkan dengan menggunakan bahan utama iaitu asalkan ayam. Mereka akan mencampurkan ayam tersebut bersama dengan semua bahan masakan dan memasukkannya ke dalam buluh untuk dimasak. Di hujung buluh tersebut akan diletakkan satu ubi untuk menambahkan lagi aroma masakan ini bagi meningkatkan selera makan masyarakat kaum Iban. Makanan yang ketiga adalah ikan pekasam. Pekasam ini dilakukan dengan bahan yang utama iaitu ikan. Ikan ini akan diperam bersama air asam selama sebulan. Menurut kaum Iban, semakin lama ia diperam, semakin enak apabila dimakan nanti. Kerana air asam telah menyerap masuk ke dalam ikan tersebut.
Okey, kebiasaannya kaum Iban akan menggunakan pelbagai jenis ikan sungai seperti ikan baung, ikan sepak dan sebagainya. Okey, kita teruskan kepada pakaian tradisional kaum Iban bagi pihak lelaki, iaitu kain sirat. Kain sirat ini juga dikenali sebagai kain cawat yang dijadikan sebagai pakaian asas dalam masyarakat kaum Iban. Okay, selain itu, kain sirat ini mempunyai cara pakainya yang tersendiri dan unik boleh dipakai. Kain sirat ini perlu dililit di sekeliling pinggang dan di celah kelengkang untuk mendapatkan hasil yang baik supaya kain tersebut tidak longgar. Okay, hujung kain sirat ini akan dijuntaikan oleh mereka bermula dari pinggang dan akan dibawa kepada hadapan badan dan juga belakang badan. Okay, setelah semua selesai, mereka akan mempamerkan bahagian-bahagian yang telah dihias untuk turunan kaum Iban. Okay, pakaian kedua adalah kain dandong. Kain dandong mempunyai sifat yang lebih lebar berbanding dengan kain bedong. Kepanjangan kain ini tidak tetap kerana lebihan daripada kain ini akan digunakan untuk membungkus barang-barang dalam upacara yang tertentu. Kain ini diperbuat daripada tenunan melalui ikatan yang pelbagai dan akan dipakai oleh kaum lelaki sahaja. Pakaian tradisional pihak perempuan pula adalah kain bidang. Ia juga dikenali sebagai kain sarung yang sangat ketat bila dipakai dan mempunyai labuh sehingga kepala lutut. Biasanya kain bidang ini tidak mempunyai reka corak yang banyak dan boleh digunakan sebagai pakaian harian perempuan Iban. Kain kedua adalah kain bedong. Kain ini juga dikenali sebagai kain selempang oleh kaum Iban. Wanita Iban akan memakai kain selempang yang panjang dan dihiasi reka corak yang ditenun sangat halus dan selesa untuk dipakai. Kain bedong ini dipakai atas bahu dan badan sebagai selendang yang bersilang di dada dan digunakan untuk upacara-upacara yang rasmi. Saya teruskan kepada pembentang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarul Aizak bin Adi Awang, alias Muhammad Noor, nombor metrik 269655. Saya akan menceritakan tentang perayaan kaum Iban. Perayaan kaum Iban disambut pada 1 Jun setiap tahun. Kewujudan perayaan ini merupakan satu perayaan baru bagi kaum Iban kerana terdapat permintaan daripada Ketua Masyarakat Dayak. Perayaan yang disambut oleh kaum Iban ini adalah perayaan Gawai. Gawai ini terbahagi kepada dua, iaitu Gawai Batu dan juga Gawai Kenyalang. Gawai Batu ini merupakan perayaan utama kerana gawai ini berkait rapat dengan upacara berhumah. Tujuan Gawai Batu ini disambut adalah untuk mendapatkan keberkatan, kemakmuran dan juga kesenangan hidup daripada petara. Perayaan Gawai ini juga disambut apabila berlakunya peristiwa berpindah rumah panjang yang baru. Manakala perayaan Gawai Kenyalang pula boleh dikatakan berkait rapat dengan kejayaan hasil tuaian setiap tahun. Gawai Kenyalang atau dikenali sebagai Gawai Batu ini dikaitkan dengan dua kisah legenda. Gawai ini disambut untuk meraikan pengorbanan dan juga memperingati jasa mereka yang berjuang dengan adanya jamuan pada mereka yang mempunyai status yang lebih tinggi. Seterusnya adalah permainan tradisional kaum Iban. Permainan tradisional kaum Iban dikenali sebagai Pisat Tibau. Pisat Tibau ini merupakan permainan tradisional yang dimainkan ketika berlangsungnya acara pesta kaum. Permainan ini juga dimainkan oleh mereka yang mempunyai sifat keberanian kerana permainan Pisat Tibau ini merupakan satu aksi lagak ngeri. Seterusnya, permainan tradisional kaum Iban yang lain adalah Gendang Papat. Gendang Papat ini dimainkan oleh beberapa orang, iaitu seramai 11 orang, dan mereka mempunyai seorang satu gendang. Kalau di Pantai Timur kita dikenali dengan gendang, rebana ubi, dan Pantai Barat dikenali dengan kompang. Di Sarawak juga mempunyai gendangnya yang tersendiri, iaitu Gendang Papat.
Terdapat sedikit kelainan pukulan gendang ini kerana pukulannya lebih kepada nyaring, padat dan juga lebih keras. Adalah adat resam dan pantang larang dalam masyarakat Iban. Adat mereka, apabila pengantin lelaki telah sampai, mereka akan melepaskan satu das tembakan bagi memaklumkan kepada pihak wanita bahawa pengantin lelaki telah sampai. Perkara kedua yang mereka amalkan adalah apabila mereka telah sampai, kedua-dua keluarga perlu bersedia untuk turun ke sungai sebagai tanda mengeratkan hubungan silaturahim. Seterusnya, mereka akan duduk dan bincang mengenai berian, iaitu hadiah yang berupa barangan ataupun wang tunai, sambil mereka duduk minum air tuak. Antara upacara lain yang mereka adakan adalah upacara membelah pinang. Upacara membelah pinang ini adalah tujuannya untuk melihat atau menentukan tempoh perkahwinan antara pasangan. Dan akhir sekali, sekiranya dalam majlis terdapat pelanggaran adat, pengantin perlu mandi di sungai untuk membersihkan diri dengan memegang kain sepanjang 7 hela supaya kesalahan mereka diampunkan. Seterusnya adalah adat resam dalam kematian. Dalam masyarakat Iban, apabila berlaku kematian, mereka akan menyuruh ahli keluarga mereka untuk membersihkan jenazah, memandikan jenazah dan memakaikan pakaian yang baru dan cantik dan bersih kepada jenazah tersebut supaya mereka dapat memuliakan jenazah tersebut. Selain itu juga, ahli keluarga juga akan menghadang kedua pintu rumah panjang supaya roh jahat tidak dapat masuk ke dalam rumah tersebut. Dan selain itu, ahli keluarga juga telah menyediakan bekalan kepada mayat tersebut sebagai bekalan di alam lain. Dan apabila jenazah hendak ditanam, mereka akan menaburkan beras di atas jenazah tersebut supaya jenazah tersebut tidak diseksa. Seterusnya adalah pantang larang dalam masyarakat Iban. Ada 3 pantang larang dalam masyarakat Iban. Adalah yang pertama, pantang larang semasa mengurut, dan yang kedua adalah pantang larang semasa mengandung dan melahirkan, dan yang ketiga adalah pantang larang semasa tidur. Pantang larang yang pertama ini adalah berkenaan dengan mengurut. Apabila mereka telah selesai mengurut, mereka tidak dibenarkan untuk mandi, kerana apabila mereka mandi akan datangnya kesakitan dan keuzuran dalam tubuh mereka. Dan pantang larang yang kedua adalah pantang larang semasa mengandung dan melahirkan. Apabila si ibu mengandung ataupun si bapa, mereka tidak boleh menggali parit di kawasan padi ataupun di kawasan rumah mereka. Dan yang kedua, mereka tidak boleh memecahkan telur dengan menggunakan sudu ataupun pisau. Dan yang ketiga, mereka tidak boleh menuang minyak ke atas tapak tangan mereka. Dan pantang larang yang ketiga adalah pantang larang semasa tidur. Semasa mereka tidur, mereka tidak boleh tidur di tempat yang terlalu bersih dan terlalu cantik, kerana risau tempat tersebut berpenunggu. Dan akhir sekali, apabila mereka bermimpi sesuatu yang buruk, mereka harus menangguhkan kerja tersebut ke hari yang selanjutnya. Agama atau kepercayaan. Orang-orang Iban dahulu kala tidak menerima dan mengamalkan agama lain, namun mereka percaya terhadap ajaran animisme. Pada era prakolonial, ramai kaum Iban telah mengamalkan agama lain, iaitu Kristian. Hal ini disebabkan ramai kaum Iban dipengaruhi oleh penjelajah British, iaitu James Brooke. Walau bagaimanapun, dalam masa yang sama, ramai kaum Iban masih mengamalkan atau mengekalkan nilai adat resam yang tradisional dan mengekalkan ciri-ciri kebudayaan yang diamalkan sejak dahulu. Dalam kepercayaan orang Iban, mereka mempercayai bahawa bungsu petara itu seorang Tuhan yang mencipta dunia ini. Selain itu, mereka kekal mempercayai bahawa ada 7 orang dewa yang lain, contohnya Sengalam Burung, iaitu dewa peperangan. Biku Imam Bungsu Petara pula ialah dewa keagamaan. Dewa perubatan dikenali sebagai Menjaya. Selempandai ialah dewa pembuatan, manakala Semerugah pula sebagai dewa pertanian dan tanah. Ini dipercayai sebagai dewa penyembuh semula jadi dan dewa keadilan. Dan yang terakhir ialah dewa kekayaan, iaitu Andamara atau Gangga Ganggung. Mereka juga masih ada banyak kepercayaan tradisional daripada Tuhan mereka, seperti bermimpi, di mana mereka percaya ianya sebagai isyarat daripada Tuhan mereka.
Mereka juga mempercayai bahawa di persekitaran mereka mempunyai semangat roh tersendiri seperti tumbuhan, binatang-binatang, bukit, gunung, sungai dan sebagainya. Kegiatan ekonomi orang Iban di Rumah Panjang pada zaman dahulu, kehidupan mereka hanya dipenuhi dengan menanam padi bukit di sepanjang tahun, dan setelah kerja-kerja penanaman padi bukit selesai, mereka melakukan pekerjaan yang lain seperti menangkap ikan di sungai berhampiran rumah mereka dan memburu binatang di hutan rimba. Hal ini kerana mereka tidak mempunyai sebarang pekerjaan lain. Selain itu, terdapat juga budaya ekonomi dilakukan oleh masyarakat Iban ini. Dalam keluarga kaum Iban ini, lelaki melakukan kerja memburu di hutan bagi memperoleh sumber makanan untuk keluarga, dan bagi perempuan pula di keluarga masyarakat Iban ini bertanggungjawab menjaga atau mengurus anak-anak dan memasak untuk suami mereka. Namun disebabkan ekonomi tradisional yang mereka jalankan ini telah mendapat akibat yang tidak baik, menyebabkan ramai masyarakat Iban telah berhenti kerja untuk keluarga. Kebanyakan yang telah berhijrah ke bandar ialah mereka yang masih muda, terutama lelaki. Kerana pekerjaan di luar bandar, mereka mendapat gaji yang lumayan dan boleh meningkatkan standard sendiri menjadi lebih baik dari sebelumnya. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai rumah tradisional kaum Iban. Rumah tradisi kaum Iban ini dikenali sebagai rumah panjang, yang mana rumah ini tinggalan sejak turun-temurun lagi. Seperti yang kita dapat lihat, rumah panjang ini mempunyai struktur dan bentuk yang sangat unik. Keistimewaan rumah panjang ini adalah simbina mereka ini amat berpegang teguh kepada adat tradisi tempatan kaum mereka. Walau bagaimanapun, rumah panjang ini turut dihuni oleh kaum Melanau, Bidayuh dan juga orang Ulu. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya ingin berkongsi sedikit bagaimana simbina rumah panjang ini. Okey, untuk bumbung mereka menggunakan daun rumbia seperti pantu, mulung dan juga jenis daun yang tebal. Manakala untuk tiang pula mereka menggunakan kayu yang keras seperti kayu belian yang mana dapat diperolehi di Kepulauan Borneo. Manakala untuk dinding pula mereka menggunakan kulit kayu seperti buluh yang dibelah. Dan untuk lantai pula mereka menggunakan papan, kulit kayu dan juga buluh. Seterusnya, rumah panjang ini agak luas di mana ianya terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, ruai atau dikenali sebagai ruang terbuka. Yang kedua, tanju iaitu beranda terbuka, dan bahagian bilik dipanggil sadau atau peran, yang mana ianya merupakan bilik tidur anak dara. Okey, seperti yang telah saya terangkan tadi, kita dapat lihat bahawa rumah panjang ini sangat unik dan menarik. Jadi tidak hairanlah kalau terdapat ramai pelancong yang singgah ke Sarawak untuk mengunjungi rumah panjang ini. Okey, apa yang dapat saya simpulkan di sini adalah tidak dapat disangka lagi kaum Iban ini mempunyai budaya dan juga amalan yang sangat unik dan istimewa. Mereka ini juga amat disegani oleh masyarakat lain kerana mereka amat menekankan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian mereka. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghormati antara kaum supaya kita dapat mengeratkan lagi hubungan dan juga mengukuhkan perpaduan. Selesai sudah pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.